Hai, salam sejahtera kepada pensyarah Dr. Syidong Moy. Hari ini kumpulan 1 akan membentangkan draft kanvas model perniagaan untuk kursus asas pembudayaan keusahawanan. Sebagai pengenalan, Bitama Enterprise merupakan nama syarikat yang dipilih untuk menjalankan proyek penternakan, pemprosesan, serta menghasilkan produk madu kelulut berasaskan lebah. Ditubuhkan bersama 6 ahli rakan kongsi, pada hari ini terdapat 9 komponen yang akan kami bentangkan. So, mari kita mulai. Komponen pertama merupakan tawaran nilai perniagaan yang membezakan antara perniagaan dengan pesaing. Kewujudan masalah menyebabkan nilai tawaran perniagaan dapat dikenal pasti. Contoh, 7 orang daripada 10 yang membeli madu mengatakan madu tersebut mahal, sukar diperolehi, dan mempersoalkan keaslian madu di pasaran. Oleh itu, syarikat Bitama, kami menawarkan harga mampu milik, makanan superfood yang baik untuk kesehatan dan perkhidmatan pengetahuan yang terus kepada pelanggan. Segmentasi pelanggan. Setelah penilaian ataupun kajian pasaran yang dibuat oleh Bitama Enterprise telah memutuskan dengan mensegmenkan pelanggan sasaran berdasarkan kepada 3 daripada 5 yang utama, di mana kami memilih demografi, psikologi, dengan ekonomi sosial. Demografi melibatkan individu ataupun kumpulan yang terdiri daripada wanita ataupun lelaki yang berkahwin ataupun bujang asalkan mereka adalah pelanggan yang membuat perbelanjaan isi rumah ataupun membuat pembelian perbelanjaan isi rumah. Psikologi pula adalah pelanggan yang mengikuti perkhidmatan tren kesehatan masa kini yang semakin keterani, di mana akan melibatkan penekanan terhadap kualiti dan nilai pemakanan ataupun nutrition value produk kami sendiri. Untuk ekonomi dan sosial, pelanggan yang kami sasarkan adalah peniaga dalam talian yang juga mencari sumber pendapatan sampingan. Sebagai sasaran pasaran produk ini dengan melakukan penawaran harga khusus untuk mereka. Bitama Enterprise menggunakan saluran pemasaran yang paling ringkas, di mana daripada pengeluar terus direct kepada pengguna. Bagaimanapun, kehadiran dropship tidak akan menyebabkan rantaian pemasaran terganggu, tetapi kami pilih dropship sebagai salah satu cara kami untuk membantu usahawan atas talian lain yang ingin membuat pendapatan sampingan, terutamanya di musim pandemik ini. Oke, segala urusan, segala promosi, segala jual beli, pembayaran, tempahan akan dibuat secara online, di mana semua akan berlangsung selama 24 jam, tiada rehat. Termasuklah pembayaran itu akan kami buat melalui perbankan online tanpa bersemuka dan secara percuma. Oke, tempahan dibungkus sebaiknya dan diedarkan oleh perkhidmatan kurir untuk sampai dengan selamat ke tangan pengguna yang kami sasarkan. Oke, dalam komponen perhubungan pelanggan, syarikat Bitama telah menetapkan beberapa teknik untuk meraih pelanggan. Yang pertama adalah menitik beratkan tentang komunikasi kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah memberi kad keahlian kepada pelanggan tetap. Yang ketiga, memberi potongan harga ke atas pembelian secara pukal. Yang keempat, memberi kos penghantaran percuma kepada pelanggan yang berada berdekatan dengan alamat syarikat. Yang kelima adalah membuka kaunter aduan bagi tujuan penambahbaikan produk dan menjaga imej syarikat. Yang keenam adalah menyediakan informasi dari masa ke semasa kepada pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah segmen pembatangan saya mengenai rakan kongsi utama Bitama Enterprise. Rakan kongsi utama Bitama Enterprise ini adalah sumber-sumber luar syarikat yang dimiliki oleh syarikat dan bukanlah sumber-sumber yang terpenting yang dimiliki syarikat, yang hanya terbabit di dalam setengah proyek saja dan tidaklah terlibat di dalam membuat keputusan syarikat. Kriteria rakan kongsi utama ini boleh dikenali juga sebagai syarikat pembekal peralatan, pemukusan dan penglabelan. Juga boleh dikenali sebagai syarikat perkhidmatan pengantaran dan runner-runner, kedai-kedai dropship, dan pengaruh media sosial. Selamat sejahtera. Kini saya akan membentangkan aktiviti utama yang akan dijalankan oleh syarikat Bitama Enterprise. Dan berikut adalah
bagaimana operasi syarikat berfungsi. Oke, yang pertama adalah penyediaan dan menternak lebah madu kelulut, yang mana koloni pihak syarikat akan dibekalkan oleh syarikat pembakal yang berdaftar dan berlesen daripada pihak Jabatan Pertanian ataupun Mardi, dan seterusnya kita akan menjalankan aktiviti penternakan. Seterusnya menuai hasil. Selepas penuaian hasil, kita akan menjalankan pembungkusan serta label. Seterusnya, sekiranya kita membuat tempahan, pihak syarikat juga akan menyediakan perkhidmatan pengantaran secara terus kepada pemborong dan juga pelanggan. Dalam komponen sumber utama, terdapat 3 elemen penting, yaitu modal, aset, dan pekerja. Dalam elemen modal, semua ahli syarikat Bitama seramai 6 orang akan menyumbangkan modal masing-masing bagi menampung kos perniagaan syarikat. Elemen yang kedua adalah aset. Aset dalam perniagaan penternakan lebah kelulut adalah log kelulut beserta koloni dan pengangkutan bagi tujuan pemasaran. Setiap ahli mempunyai kawasan seluas 0.1 hektar bagi menampung 50 log kelulut dalam kawasan tersebut. Dan elemen yang ketiga adalah pekerja. Pekerja terdiri daripada ahli syarikat kami sendiri yang itu seramai 6 orang, dan semua ahli akan menjalani latihan di mana akan menghadiri latihan di agensi yang berkaitan seperti Lembaga Pertumbuhan Peladang dan Mardi. Salam sejahtera, saya Airin binti Gosibin, dan saya akan membentangkan mengenai dengan struktur kos dan juga aliran pulangan. Dalam struktur kos, kumpulan kami menyenaraikan kos-kos yang terlibat dalam operasi perniagaan syarikat seperti kos input produk, kos gaji pekerja, kos pemasaran, kos pembangunan dan penyelenggaraan, dan juga kos penghantaran atau pengedaran produk. Dalam aliran pulangan, syarikat kami menjual madu kelulut sebanyak 500 botol dalam sebulan dengan kapasiti 300 ml bagi setiap botol, dan dijual dengan harga Rp60 satu botol. Bagi menjana keuntungan syarikat, syarikat kami telah markup harga ke tahap 80% daripada harga pengeluaran produk, yaitu Rp16.05 bagi setiap botol, dan dengan markup 80% nilainya adalah Rp12.84. Oleh yang demikian, syarikat mencapai keuntungan Rp31.11 bagi setiap botol yang dipasarkan. Sememangnya madu kelulut antara produk agro berpotensi untuk dikembangkan dan boleh menembusi pasaran asing disebabkan manfaat yang tinggi terhadap kesehatan. Aktiviti utama syarikat sememangnya mempunyai risiko dan sudut serangan pemangsa kepada lebah kelulut yang diternak. Sebagai pelan kontingensi, syarikat akan mengutamakan kebersihan dan keselamatan ladang ternakan kelulut. Sekian dan terima kasih.